كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله
daripada ahli kitab wal musyrikin dan juga orang-orang musyrikin. Kita telah dengar dulu ahli kitab ini ialah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini digolongkan mereka sebagai ahli kitab kerana mereka ni ada kitab. Ahli ni mana ahli lah, kitab tu ada kitab. Maknanya agama mereka itu ada kitab. Kitab yang datang dari langit, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi mereka. Sama ada Nabi Musa ke, Nabi Musa tu kitab Taurat, ataupun kitab Zabur ke kepada Nabi Daud, ataupun kitab Injil kepada Nabi Isa. Jadi Allah Ta'ala turunkan kitab khusus sebagai panduan hidup mereka. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi mereka daripada bangsa mereka. Jadi mereka ini ada perlembagaan hidup, ada kitab khusus. Agama yang mereka anuti itu asalnya agama yang turun dari langit, agama samawi macam kita lah juga. Agama Islam. Mereka ni pada asalnya beragama Islam. Agama Islam. Nabi Musa ke, Nabi Daud ke, Nabi Isa ke, semua bawa agama Islam. Bukan kata Nabi kita Muhammad je nama agama Islam, Nabi lain bukan nama agama Islam. Bukan begitu. Semua Nabi dan Rasul ni Islam lah. Nabi ni Allah Ta'ala bagi wahyu untuk diri dia je, dan dia tak wajib dan dia tak perlu sampaikan wahyu itu kepada orang lain untuk diri dia seorang. Rasul ini pula Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, dan dia kena sampaikan kepada umat dia. Nabi ini banyaklah, ada 100, ada dalam kitab sebut 124,000. Sebenarnya itu pendapat yang lemah. 124,000 pendapat yang kuatnya di kalangan para ulama ni, jumlah Nabi ini tidak terhingga banyaknya. Siapa yang boleh bilang? Siapa yang boleh bilang jumlah Nabi? Dalam hati pun tak sebut berapa jumlah Nabi. Itu dia. Nak ceritanya banyaknya Nabi. Cuma mereka itu tidak perlu sampaikan wahyu kepada umat mereka. Ada Rasul itu Nabi kata dalam hadis salatumi'ah wa salatata asyar, 313 orang jumlah Rasul. Jadi Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Rasul tersebut, dan Rasul tersebut kena sampaikan wahyu kepada umat dia, kepada umat dia. Itu Rasul. Cuma yang wajib kita ingatnya 55 orang. 25 orang tu wajib kita ingat satu-satu lah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, sampailah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab sebut, kalau tak ingat 25 orang Rasul tu, kalau tak ingat satu pun memadai dah. Kalau sekiranya kalau orang tanya Rasul tu ada tak nama Ismail? Ada. Dia kata ada tak Rasul tu nama Fadli? Tak ada. Ada tak Rasul tu nama Sa'ad? Tak ada. Ada tak Rasul tu nama Ibrahim? Ada. Lagu tu pun dah memadai kalau kita tidak ingat satu. Dalam 313 orang Rasul yang wajib kita kena ingat 25 orang. Sebab mereka itu tertulis dalam Al-Quran. Dalam 25 orang Rasul itu pula ada di antara mereka yang Allah Ta'ala turunkan kitab khusus untuk mereka dan kaum mereka, iaitu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. 4 buah saja. Nabi Musa dengan Nabi Daud ni, kalau kita tengok dalam silsilah keturunan
sezaman, tapi tempat berlainan. Mereka itu Yahudi berlaku. Semua keturunan daripada Nabi Yaqub berlaku. Nabi Musa pun Yahudi, Nabi Daud pun Yahudi. Cuma tempat lain-lain. Tinggal lagi kitab Taurat tu ada, masih ada kan? Masih ada, walaupun tidak banyak, ada. Adapun kitab Taurat tu kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sirah, ulama-ulama di antaranya Profesor Hamka menyatakan bahawa kitab Zabur tu dia tak tahu mana langsung. Hilang, tak ada dalam museum pun tak ada. Tapi kalau kita tahu tu masih ada. Dikatakan dibakar, hilang, memang tak ada. Kita tahu ada. Kitab Injil, banyak sangat kan? Banyak versi lah, sampai 300 lebih. Adapun Al-Quran ini satu saja, tak ada modify langsung. Cuma kita yang tak nak buat, yang tak nak ikut. Jadi 4 buah saja kitab yang Allah Ta'ala turun dari langit. 4 buah saja. Dan kepada rasul-rasul yang lain tu Allah Ta'ala turunkan suhuf. Suhuf tu makna helaian kertas. Wahyu dalam bentuk macam helaian kertas. Kalau Quran ni sebuah Quran khusus, Taurat pun sebuah kitab khusus, Injil pun sama, sebuah khusus, Zabur pun sama, sebuah kitab khusus. Kalau suhuf ni semuanya ada 100. Di antaranya Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun ada, dan ada beberapa lagi rasul yang lain. Cumanya wahyu itu bukan kata macam Quran, macam kita Injil, sebuah kitab, tidak. Ianya wahyu yang sedikit dalam bentuk helaian kertas lah, lebih kurang macam tu. Bukannya Jibril turunkan kertas dari langit, tak. Kertas, wahyu ditulis di atas kertas, kemudian diturun dari langit kepada rasul. Bukan begitu. Wahyu tersebut nipis, lebih kurang macam dalam bentuk helaian kertas. Itu semua ada 100 helaian kertas. Lebih kurang macam tu, lebih kurang 100 helaian. Dalam kata mudah, nak suruh kita mudah faham, 100 helaian. Campur pula 4 buah ni, semua 104. Right. Jadi kitab-kitab ni Allah Ta'ala turun kepada rasul-rasul tersebut, 3 daripadanya kepada golongan Yahudi. Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa, semua Yahudi lah, atau kita sebut Bani Israel. Cumanya kitab Taurat masih ada, kitab Injil masih ada, Zabur dah tak ada. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi yang menganut pahaman kitab Taurat ataupun kitab Injil, mereka ini disebut dalam Quran Al-Yahud wal Nasara. Allah Ta'ala sebut Yahudi dan Nasrani. Mereka ini keturunan daripada Nabi Yaqub lah. Dan mereka ini telah pun ubah kitab mereka, isi kitab mereka, sama ada kitab Taurat ataupun kitab Injil. Walaupun mereka ni dah pergi ubah kitab mereka ni, kitab Taurat atau kitab Injil tu, maka Allah Ta'ala masih lagi mengklasifikasikan mereka ini sebagai ahli kitab. Sebab mereka ini berasal daripada agama yang ada kitab. Itu maksudnya, agama yang ada kitab, yang diturunkan dari langit. Bila mereka ini, agama mereka ini yang pada asalnya agama langit, yang turun dari langit kepada Nabi mereka dan diturunkan kitab kepada mereka,
Walaupun mereka dah modify kitab mereka itu, mereka masih lagi dinamakan ahli kitab. Mereka ini kafir, kalau mati masuk neraka belaka. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ma'idah bahawa mereka ini ada beza, ada perbezaan dan ada keistimewaan berbanding dengan orang kafir yang satu jenis lagi, yang nama musyrikin. Orang kafir ni dua jenis tu je. Yang pertama kafir ahli kitab, yang kedua nama kafir musyrikin. Kafir ahli kitab ni Yahudi Nasrani ni lah. Musyrikin ni selain daripada agama kedua-duanya, Buddha ke Hindu ke Atheist ke mana-mana agama lah ya. Tak kira sebuah berhala ke, sebuah batu ke pokok, sebuah api ke yang dah semua apa-apa kan? Maka selain daripada Yahudi ni, Nasrani ni, mereka itu dipanggil musyrikin. Buat-buat musyrikin ni memang tak ada keistimewaan langsung, sikit pun tak ada keistimewaan langsung, sebab bukan berasal daripada agama lain. Dan mereka ni tidak ada kitab. Adapun Yahudi Nasrani ni, mereka namanya kafir ahli kitab. Walaupun kafir mati masuk neraka, tapi ada keistimewaan kita orang Islam terhadap mereka. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma, ayat nombor 5, Al-Yawma uhilla lakumut thayyibat. Yang pertamanya Allah Ta'ala halalkan kita makan daging binatang yang mereka sembelih, asalkan binatang yang mereka sembelih tu betul-betul sembelih macam cara kita, ikut leher ni lah, dan binatang itu halal bagi kita makan. Boleh. Kalau mereka sembelih lembu, unta ke, kerbau ke, kambing ke, bibiri ke, ayam ke, kita boleh makan. Tapi kalau mereka sembelih monyet ke, beruk ke, tak boleh makan. Sebab binatang tu tak boleh makan. Kalau babi tu lagi-lagi lah kan, tak boleh makan. Baik. Yang kedua, syaratnya mereka itu daripada keturunan Nabi Ya'qub lah. Kalau Yahudi itu betul-betul keturunan Nabi Ya'qub. Kalau di Israel tu, itu memang buat Yahudi tu. Yahudi memang keturunan Nabi Ya'qub berlaku. Kalau Yahudi ni biasa memang keturunan Nabi Ya'qub. Tapi kalau Nasrani ni, Kristian ni, tak semestinya keturunan Nabi Ya'qub. Sebab ada juga orang Melayu kita masuk Kristian, ada juga orang Cina ke Jepun masuk Kristian. Ada juga orang India tu masuk Kristian. Maka kalau Kristian ni ataupun Nasrani ni, kita kena cek dulu. Kalau mereka tu daripada keturunan Nabi Ya'qub, mereka sembelih binatang ni, kita boleh makan. Kalau bukan daripada keturunan Nabi Ya'qub, tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Yusuf Qaradawi, kalau kita nak makan daging yang mereka sembelih ni, kita kena berada di negara yang majoritinya orang Yahudi Nasrani. Macam di Israel ke, macam di mana? Di Euro sana ke, Jerman ke, Perancis ke, Rusia ke, negara itu majoritinya orang Yahudi Nasrani. Kalau kita ke Jepun, ke China ke, kalau orang Yahudi sembelih ataupun Kristian betul-betul daripada Nabi Ya'qub sembelih di Jepun, di China, kata Imam Syafrawi, kita tak boleh makan. Ataupun orang Yahudi ke Nasrani datang ke negara kita, memang mereka itu keturunan Nabi Ya'qub dan mereka sembelih lembu, tapi mereka itu bukan berada di negara mereka yang majoriti Yahudi Nasrani, juga tak boleh makan. Ini pendapat Al-Imam Yusuf Qaradawi, kerana takut berlaku fitnah. Kita tak tahu betul ke ataupun tidak. Ini saya cerita ni pendapat Al-Imam Yusuf Qaradawi. Saya tak cerita pendapat ulama lain.
Pendapat ulama lain banyak lagi. Cuma saya tak nak pening kepala. Saya nak cerita satu pendapat. Itu je. Kalau tuan-tuan ada pendapat lain, itu daripada pendapat ulama-ulama lain, itu memang betul. Tapi saya tak nak pening kepala. Nak cerita satu jenis ni. Imam Syukurtawi. Jadi kalau kita nak makan daging sembelihan mereka ni, kita kena berada di negara mereka, maka baru boleh kita nak makan. Tapi kalau kita pergi ke negara mereka ini, biasanya lah mereka pun ada sembelihan cara kita lah. Mereka namakan kosher, K-O-S-H-R, kosher tu. Itu memang betul-betul mereka sembelih seperti mana kita. Dan mereka yang sembelih tu betul-betul original Yahudi ataupun Nasrani yang keturunan daripada Nabi Yakub. Itu kita boleh makan, boleh makan. Cuma kita yang tak nak makan. Sebab tak lalu dah. Orang Kelantan kata kembang. Saya pergi ke Bojo pun saya tak makan. Orang Islam kita masuk, saya makan nasi putih. Mana Haji Sa'ad? Haji Sa'ad tak apa yang lalu dia puati bawa dia tuan-tuan. Sepinggan tak cukup, 3 pinggan pun cukup. Dia puati. Dia dengan beberapa kawan saya lain tu memang dia semua tak makan. Saya ni tuan-tuan, jenis kembali kita. Allah tapi kembali. Sebab kita tengok dia masuk, Allah tak lalu kita. Tak lalu Allah, tapi itu lain. Jadi kalau kita ke sana, ke Perancis, kita masuk dalam supermarket dia, kita nak beli ayam. Kat sebelah tu, supermarket tu ada orang Arab atau Pakistan jual ayam. Jual ayam. Itu memang sah halal. Dalam supermarket tu pun ada juga daging, itu dah kosher boleh beli dan boleh makan, tak ada masalah. Cuma kita makan tu je lah. Ini pasal soal hukum hukum boleh bagi mereka yang suka travel mana tahu kan, kalau tak jumpa daging orang Islam nak makan juga beli dah tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni boleh berkahwin dengan mereka. Kita Islam lelaki, Allah Ta'ala halalkan berkahwin dengan wanita-wanita mereka. Sama ada wanita tu Yahudi ataupun Nasrani. Dengan sana sekejap teman-teman.
Islam terhadap orang Yahudi Nasrani ini, kita boleh berkahwin dengan mereka. Itu pun bagi orang Islam lelaki sahaja yang boleh berkahwin dengan wanita mereka. Adapun wanita kita tidak boleh sama sekali berkahwin dengan lelaki Yahudi ataupun Nasrani. Itu pun kata Imam Yusuf Qaradawi, dengan syarat kita orang Islam ini kalau nak kahwin dengan wanita mereka, kita perlu berada di negara mereka, negara yang majoritinya orang Yahudi ataupun Nasrani. Kalau mereka mina saleh contohnya datang ke negara kita, kita tidak boleh berkahwin dengan mereka. Tak boleh kita berkahwin dengan mereka, kena berada di negara mereka. Itu dia. Dan mereka itu kita kena cek betul-betul mereka itu daripada keturunan Nabi Yaqub. Itu dia. Bukan kata mudah begitu ya. Bukan mudah begitu. Di Indonesia tu lain. Indonesia tu dasar mereka Pancasila bebas sangat. Satu keluarga tu bukan Kristian je, dah bodoh ada belaka bebas sangat. Jadi kata Imam Yusuf Qaradawi, itu semua supaya tidak menjadi satu fitnah kepada kita orang Islam. Supaya kita nak supaya Islam ni betul-betul ikut Islam. Kalau sekiranya kita mudah-mudah macam tu, maka tidak ada beza kita dengan agama lain. Maka sebab itulah Profesor Al-Imam Yusuf Qaradawi meletakkan syarat-syarat. Susahlah juga. Kena berada di negara mereka. Bila kita berada di negara mereka, kita kena cek betul-betul mereka itu daripada keturunan mana. Dan kita boleh berkahwin dengan mereka, walaupun mereka itu kafir, ahli kitab, boleh berkahwin. Lepas kita berkahwin, kita sebagai lelaki ni kena dakwahlah mereka supaya mereka berislam. Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala haruskan kita orang lelaki ni berkahwin dengan wanita mereka, supaya kita ni boleh dakwah mereka. Tapi kalau perempuan kita ni tidak diharuskan berkahwin dengan lelaki mereka, sebab perempuan ini tidak ada kuasa bila berkahwin ikut suami. Maka sebab itulah Islam tidak mengharuskan orang perempuan kita berkahwin dengan lelaki mereka, lelaki Yahudi ataupun Nasrani. Melainkan lelaki Yahudi atau Nasrani itu memeluk agama Islam. Melainkan memeluk agama Islam, barulah boleh berkahwin. Ini dua perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'idah dan banyak lagi dalam surah-surah yang lain berkenaan dengan keistimewaan kita terhadap orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang dikatakan ahli kitab. Persoalannya, adakah orang kafir ahli kitab ni, Yahudi Nasrani ni yang dikatakan ahli kitab ni masih wujud? Dan bila mana mereka ni wujud, ada, maka dua keharusan ini kita boleh timu dan kita boleh buat terhadap mereka, dan kita boleh ambil daripada mereka. Maka ianya ada dua pandangan. Ikutkan kepada majoriti pandangan ulama dalam dunia ni, bukan di Malaysia, majoriti pandangan ulama dalam dunia, apa yang dikatakan oleh Imam Yusuf Qaradawi, Dr. Muhammad Suhaili, Syekh Muhammad dan ramai lagi ulama-ulama muasar yang terkemuka dalam dunia, mengatakan bahawa semua orang Yahudi Nasrani yang ada dalam dunia hari ini, mereka itu dikira ahli kitab lah. Ahli kitab lah. Walaupun mereka ini dah ubah ajaran kitab mereka itu yang daripada yang asal, mereka itu memang tetap dinamakan ahli kitab, dengan syarat mereka yakin kepada Tuhan Allah. Memang mereka ni telah syirik kepada Allah Ta'ala. Soal mereka syirik kepada Allah Ta'ala itu soal lain. Yang penting mereka itu masih yakin kepada Tuhan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya bahawasanya orang Yahudi menyatakan bahawa orang Yahudi beranggapan, beriktikad bahawa Tuhan itu ada anak. Wa qala al-yahud inna Uzair ibnullah, bahawasanya Uzair itu anak Allah. Wa qala an-nasara, dan ada pun orang Nasrani pula kata innal masih ibnullah, bahawasanya Isa itu anak Allah. Memang mereka ini syiriklah. Walaupun Yahudi kata Uzair itu anak Allah, anak Tuhan, walaupun Nasrani ni kata Isa itu anak Tuhan, itu soal lain. Yang penting mereka itu asal daripada agama langit, dan mereka itu asalnya ada kitab. Ini keistimewaan.
dan mereka itu dikatakan ahli kitab, dikatakan masih ahli kitab, walaupun mereka telah syirikkan kepada Allah SWT, asalkan mereka yakin kepada Allah Ta'ala. Itu pandangan majoriti di kalangan para ulama. Adapun pandangan minoriti sangat sikit di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa ahli kitab ni dah tak wujud lagi, maka hukum berkenaan dengan kita boleh berkahwin dengan mereka, kita boleh makan daging sebelah mereka, itu dah tak boleh lagi. Itu sebenarnya pandangan minoriti saja di kalangan para ulama. Jadi kita yang dengar ni, yang tahu pasal hukum ni, kita terpulang lah, kita nak ambil pendapat mana, pandangan mana. Tapi bagi pandangan saya ambil pandangan Al-Imam Al-Qurtubi dan jumhur ulama lah, kebanyakan para ulama yang mengatakan bahawa semua orang Yahudi Nasrani hari ini dikatakan ahli kitab, dan kita boleh berkahwin dengan mereka, kita juga boleh makan daging sembelihan mereka. Baik, kalau sekiranya kita bagi syarat orang Yahudi dan Nasrani yang dikatakan ahli kitab ialah mereka yang betul-betul ikut kitab mereka, maka kata Imam Yusuf Al-Qaradawi, begitulah juga kita orang Islam. Kita dinamakan orang Islam ialah mereka yang betul-betul ikut Al-Quran dan hadis, ikut betul-betul sebiji, 100% yang ada dalam Quran dan hadis, barulah dinamakan Islam. Selagi mana tak ikut 100% yang ada dalam Quran, maka tidak dinamakan Islam. Berat lah tu. Jadi rasa-rasa kita semua ni Islam lagi, sebab kita ni bukan 100% ikut Quran hadis. Itu penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi. Puasa, zakat, keluar puasa semayang, buat semayang, haji pergi lah. Adakah itu sahaja suruhan Allah Ta'ala? Kalau curi pun tangan kan tidak? Kalau orang zina, kita sepak satu kali, belum berkahwin, dah berkahwin kita rejak, tak buat apa dah. Jadi kita ni bukan Islam lah. Berat je. Hati dia lah. Hati dia lah. Ini penjelasan Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kita tidak boleh meletakkan syarat ahli kitab ini ialah Yahudi dan Nasrani yang hanya ikut betul-betul kitab mereka. Kalau tidak, kita pun sama orang Islam, kita letakkan syarat begitulah ibarat. Dia ikut betul-betul Al-Quran dan Sunnah, nak bawa nama Islam. Nak dia dah. Baik. Satu. Yang kedua, di zaman Nabi SAW, bila Nabi hantar surat kepada Raja Kaisar ke, Raja Rom ke, Raja Parsi, Nabi tulis surat di muka depan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Sedangkan Raja Kaisar ke Raja Parsi ke, mereka ketika itu pun, orang Kristian ketika itu pun, orang Yahudi ketika itu pun, mereka telah modify habis dah kitab mereka. Kalau mereka itu tidak dinamakan ahli kitab, kenapa Nabi tulis surat di muka depan, Nabi guna ya ahlal kitab? Itu Nabi. Ini hujah Al-Imam Al-Qurtubi itu kan, yang nak menegaskan bahawa ahli kitab ni masih wujud, masih wujud, dan ianya ada. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sendiri sebut, ya ayyuhalladzina kafaru min ahlil kitab lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Bila Allah Ta'ala sebut orang kafir, biasanya Allah Ta'ala sebut ahli kitab, musyrikin. Dalam ayat mana-mana kalau kita tengok dalam Quran, biasanya bila Allah Ta'ala sebut orang kafir, Allah Ta'ala jelaskan, perincikan ahli kitab, musyrikin. Maknanya ahli kitab ni masih wujud. Al-Quran yang kita baca ni, ianya sesuai digunakan pada masa dulu, sekarang akan datang. Betul ke tidak? Bukannya ia digunakan pada masa dulu sahaja. Jadi nak menyatakan bahawa ahli kitab ni wujud, kalau tidak Allah Ta'ala tak sebut pula, tak nyatakan dalam Quran. Mana-mana apa yang ada dalam Quran, ianya masih terpakai.
yang tidak digunakan pakai hukum, tapi biasanya digunakan macam hukum hamba. Hukum hamba ni memang masih wujud, masih ada, cuma sekarang dah tak ada hamba kan? Tapi kalau misal kata berlaku perangan di antara kita Islam dengan orang kafir, kita boleh menjadikan orang kafir itu sebagai hamba kita kan? Hukum ni masih ada cuma kita tak boleh buat. Lepas tu pula tak, kalau nak buat hamba ni pula kita akan berkait rapat dengan tribunal bangsa-bangsa bersatu kan? Hak asasi manusia kan? Lepas tu pula sistem Islam pula tak dengan dalam negara kita tak banyak tak dengan hujah-hujahnya dan sebagainya. Tapi hukum tu masih ada, masih ada. Baik. Dan yang keempatnya, kalau sekiranya ahli kitab ni betul-betul ikut kitab mereka, maka mereka itu tidak dinamakan ahli kitab lah. Mereka dinamakan Islam lah. Sebab dalam kitab mereka itu, sama ada kitab Taurat atau kitab Injil ke, semuanya ditulis tentang kisah Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Muhammad. Dan kena yakin kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi bila dia tanya Nabi kita Muhammad, mereka kena percaya. Jadi bila mana mereka percaya, mereka tidak dinamakan ahli kitab lah, mereka dah dinamakan Islam lah. Itu dia lah. Ini nak menceritakan bahawa orang kafir ahli kitab ni masih wujud. Dan semua orang Yahudi, Nasrani yang ada dalam dunia hari ini mereka itu dikira ahli kitab. Asalkan mereka itu berasal daripada keturunan Nabi Yakub. Kita telah dengar dulu pada kuliah yang lepas tentang kisah Nabi Yakub kan. Saya tak nak cerita lagi lah, sebab rugi masa tu cerita yang sama kan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, masih ada seminit lagi tuan-tuan. Wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, tidak akan sekali-kali orang kafir itu yang terdiri daripada ahli kitab Yahudi Nasrani itu dan juga orang musyrikin, mereka tidak akan sekali munfakin meninggalkan pegangan hidup mereka, agama mereka, hatta sehinggalah ta'tiyahum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bila datang bukti kepada mereka, maka barulah mereka ini akan beriman kepada Nabi kita dan masuk Islam. Bukti itu Allah Ta'ala sebut Rasulun minallah, Rasul yang datang daripada Allah, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yatlu yang membawakan suhuf kitab mutahharah yang suci murni. Fiha padanya dalam kitab itu kutubun mengandungi isi kandungan qayyimah yang terperinci, yang mantap, semuanya ada berlaku dalam Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah akan berpecah belah mereka yang diberikan kitab kepada mereka itu, iaitu orang Yahudi dan orang Nasrani itu, illa melainkan mim ba'dima, melainkan selepas datang kepada mereka ja'athumul bayan, bukti yang nyata. Bila datang Nabi kita kepada mereka, lalu ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman. Bukan semua orang Yahudi itu tidak beriman kepada Nabi kita. Bukan kata tidak ada Islam, ada Islam. Orang Nasrani pun sama, ada Islam, ada yang Islam dan ada yang bukan Islam. Cumanya mereka ini ramai yang tidak mahu Islam, yang tidak mahu masuk Islam. Kerana apa? Kerana gerak kepala. Gerak kepala. Bukan saya sebut, kitab sebut. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu menurut cara hidup mereka. Begitulah kita lihat sikap dan usaha pihak Yahudi dan Nasrani yang sangat degil, keras kepala dan berhati batu terhadap umat Islam. Walaupun Allah awal-awal lagi sudah memperincikan sikap dan tabiat mereka yang keras kepala, dan memang mereka itu memang keras kepala sangat-sangat, degil. Walan tardo, walan tu tidak akan sekali-kali,
Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala sebut lam itu Allah Ta'ala nafikan daripada dulu sampai sekarang. Tidak akan sekali-kali orang kafir, ahli kitab ke musyrikin, mereka tidak akan tinggalkan pegangan hidup mereka. Makna daripada dulu sampai sekarang. Sekarang ni, kalau mereka dapat penerangan tentang Islam, mereka akan masuk Islam. Itu berkenaan dengan penggunaan lam, penafian Allah Ta'ala daripada dulu sampai sekarang. Tapi kalau sekarang ini, bila mereka faham betul Islam, mereka akan masuk Islam. Sebab 11 September kan, ramai di Euro sana, orang putih sana masuk Islam kerana mereka kaji Islam. Mereka kaji Islam, mereka kenal Islam, mereka masuk Islam. Baik, bila Allah Ta'ala sebut walan tarda, lan ni pula, lam yang lan ni makna tidak akan sekali-kali, dulu, sekarang, sampai akan datang, sampai kiamat. Walan tarda tidak akan selama-lamanya orang Yahudi Nasrani ini setuju dengan kamu, walan tarda, redha kepada kamu, sehinggalah hatta tattabi'a, kamu ikut millatahum, agama mereka. Walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani ini tidak akan sekali-kali ikut kita, dan mereka tidak akan sekali-kali suka kepada kita Islam. Mereka benci selama-lamanya, sehinggalah kita ini ikut millatahum. Millah ni tuan-tuan, bukan kata agama saja. Kalau agama, Allah Ta'ala sebut din, agama, tapi Allah Ta'ala sebut millah. Millah ni ada 3 makna. Yang pertama agama, tapi jarang sangat kita orang Islam ni masuk Yahudi. Kalau Kristian tu adalah kan. Baik, millah ni juga maknanya cara berfikir, kepala otak, macam pokok Yahudi, ataupun Nasrani. Yang ketiga, millah ni maknanya cara hidup, berpakaian, cara hidup Yahudi ataupun Nasrani. Jadi mereka suka sangat-sangat kalau kita ni ikut kepala otak mereka, kalau kita ni ikut cara hidup mereka. Itu makna tafsiran ayat walam tarda. Dan mereka itu tidak akan sekali-kali buat selama-lamanya sampai kiamat redha kepada kamu Islam, sehinggalah kamu ikut mereka. Ikut mereka tu, ikut agama mereka, ataupun ikut kepala otak mereka, ataupun ikut cara hidup mereka. Ikut agama ni memang kurang lah kita, masuk agama Yahudi. Kalau Nasrani ni, Kristian tu adalah sikit-sikit. Kalau sekiranya cara hidup dan kepala otak ni memang banyak sangat-sangat. Ini tafsir ayat tersebut. Nak ceritanya mereka ini memang akan cari jalan kepada kita untuk nak menghancurkan kita Islam. Mereka gunakan ISIS ke, contohnya itu, banyak pendapat kan, ISIS tu kan, ada dalam ramai-ramai setuju dengan Islam. Ada angkat kepala. Baik. Kalau setuju dengan Is tu, duk dia ni yang setuju. Tapi jangan setujulah, tak payah setujulah. Tuan-tuan kena buat kajian dulu. Memang ramai yang setuju, saya tahu, ramai setuju. Tapi kena faham betul-betul, gerak kerja mereka. Islam bukan begitu mudah. Bunuh Islam sama Islam. Kalau mereka betul-betul jihad, kenapa mereka tidak pergi serang Israel, tidak pergi serang tentera Zionis? Kenapa nak bunuh sesama Islam? Tuan-tuan ada tanya tak pelajar-pelajar kita yang belajar di sana, yang baru balik daripada Syria, yang baru balik daripada Iraq, yang baru balik daripada Yaman? Tuan-tuan ada tanya tak mereka? Saya buat kajian semua. Saya buat kajian. Cuba tanya mereka, soal jawab dengan mereka. Mereka lebih tahu daripada kita, sebab mereka berada di sana. Betapa kejamnya mereka, betapa kejamnya mereka. Bunuh. Bagi mereka, mana-mana negara yang tidak menjalankan hukum hudud, mana-mana negara yang tidak menjalankan hukum hudud, yang tidak tidak menjalankan hudud, dengan cara yang mudah, dengan kata yang mudah, maka kita boleh serang mereka. Bukanlah begitu cara dia.
Bukan kata berjihad ni bunuh orang, berperang, ya bukan begitu. Jihad ni banyak-banyak cara. Banyak cara jihad ni, tak? Jihad ni bukan kata perang, ya, tak? Jaga anak bini pun jihad juga. Kita kena faham. Kena faham. Sayyidina Osman dalam perang Badar tak pergi berperang. Dalam perang Badar dia minta dengan Nabi nak pergi berjihad. Nabi kata, kamu duduk rumah kamu je nak jaga bini kamu sakit. Itu jihad juga Nabi kata. Dia banyak cara jihad ni. Lepas tu pula bukan ikut sedar hati ya, bunuh sesuka hati ya. Tuan-tuan, kalau tengok dalam YouTube tu ada yang baik, ada yang tak baik. YouTube tu macam-macam. Kita jangan cakap patus. Tapi nak ceritanya, buat kajian dulu betul-betul. Betul macam Islam. Peng-peng habis dia buang. Dia bunuh sesama Islam. Bukan macam tu, cepat sikit-sikit bunuh. Tidak begitu. Bukan cara macam tu. Nampak kanan sangat. Bukanlah betul. Pelajar-pelajar kita, tuan-tuan, yang cerita kepada saya sendiri, yang pergi belajar di sana, yang balik, mereka pelik. Kenapa orang boleh kata yang pergi sana tu berjihad, mati syahid, dia ikut Islam? Dia orang pun tak tahu. Sebab dia orang tahu perkembangan Islam yang sebenarnya. Dia orang tahu sebenarnya itu macam mana, diberi oleh siapa. Dia orang pun tahu. Dia pergi kutip mana-mana orang yang tidak bersama dia. Bagi dia mana-mana yang tidak bersama dia halal darah mereka. Dia pergi kutip, dia pergi sembelih pula dengan cara zalim. Pelajar-pelajar Malaysia kita tengok, sepupu saya tengok depan mata kepala, tak berani masuk dekat, jauh takut tengok. Bunuh pula bukan sepancung gitu, bunuh dalam keadaan zalim. Cara nak zalim, nak bunuh zalim begini. Sampai orang tak berani pun pergi sentuh mayat yang bergelimpangan, tak takut. Dia ada cara. Kita kena faham dengan sebetul-betulnya, tuan-tuan. Memang kita nak berjihad berlaku, tapi kena ingat jihad ni bukan kata perang saja. Macam mana jenis lagi, banyak jenis lagi. Kesian baru ni pelajar kita yang di kuis tu, pelajar perempuan kita, yang dah pergi ke sana dah. Mak bapak dia menangis, tuan-tuan. Tuan perantang, kesian mak bapak dia menangis. Kalau betul-betul berjihad, kenapa tak cerita kat mak ayah nak pergi berjihad? Mak ayah tahu dah pergi dah. Kesian anak perempuan menangis, tuan. Sekarang dah 500 orang lebih dah ikut kepada apa yang dikatakan oleh pihak polis. Baru ni saya ada ceramah di IPD Kajang. Masa saya duduk makan dengan pokok bengeng itu tutup bodin, dia orang dia cerita sekarang ni dah ada 500 orang lebih dah. Orang Malaysia kita dah kesana. Dah sekarang 50 orang lebih dah mati. Dah mati dah. Jadi kita pun harap-harap mereka ini betul-betul faham lah. Betul-betul faham. Yang pelajar kita kuis tu, kalau ke sana, kalau jadi bini mereka tu tahan sikit, takut bukan jadi bini lah, ini kita bimbang. Sebab tak ada begitu langsung, mak ayah tu bimbang. Berjihad. Apa nama berjihad lagi ni tahu? Tak faham. Jihad sendiri mana tak faham. Tak faham nama berjihad. Saya bercakap ni tuan-tuan, mungkin ada tuan-tuan yang tak setuju dengan saya. Ada mungkin tuan-tuan yang tak setuju dengan saya. Terpulang ke tuan-tuan tak setuju. Tapi saya nak cerita pasal saya ya. Pasal pendapat saya dan pendapat apa yang kita bahaskan baru-baru ni. Kita ada buat seminar baru ni di UKM baru ni. Kita ada buat seminar besar-besaran ni berkenaan dengan ISIS ni, tuan-tuan. Itu sebagai conclusion je lah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, memang orang Yahudi Nasrani ni memang mereka akan mulai berpecah belah bila mana datang kepada mereka Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka mulai akan menjalankan modus operandi mereka untuk menghancurkan kita Islam dengan apa cara jalan sehingga kita ni ikut agama mereka, iaitu ikut cara hidup mereka, ikut kepala otak mereka. Jadi tuan-tuan, dah nak pukul 9, tuan-tuan. Saya rasa sekali itu sajalah pada malam ini, tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita dengarkan tadi ianya sedikit sebanyak memberi
peringatan kepada kita semua, dan kita doakan agar Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita semua dan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar kita ni ikut cara hidup Islam yang sebenar-benarnya. Cara hidup Islam yang sebenar-benarnya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum